Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Saya, Dayang Arifah Batrisya binti Arifai dengan nomor metrik BP 25110108. Dan saya Nur Haida dengan nombor metrik BB 25110809. Selamat datang ke podcast kami. Pada hari ini, kami akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, yaitu Dark Side of Leadership atau sisi gelap kepimpinan. Apabila kita mendengar perkataan pemimpin, kita biasanya membayangkan seorang yang boleh memberi inspirasi, membimbing pekerja dan membawa organisasi ke arah kejayaan. Namun begitu, tidak semua pemimpin mempunyai ciri-ciri positif tersebut. Betul, ada juga pemimpin yang menyalahgunakan kuasa, mengamalkan pilih kasih dan mewujudkan suasana kerja yang tidak sihat. Oleh sebab itu, dalam podcast ini kita akan membincangkan maksud dark side of leadership, jenis-jenis tingkah laku negatif pemimpin, contoh situasi serta kesannya terhadap pekerja dan organisasi. Sebelum kita pergi lebih jauh, bolehkah awak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan dark side of leadership? Dark side of leadership merujuk kepada tingkah laku negatif atau tidak beretika yang ditunjukkan oleh seseorang pemimpin. Tingkah laku ini boleh memberi kesan buruk kepada pekerja, pasukan dan organisasi secara keseluruhan. Maksudnya, walaupun seseorang itu mempunyai jawatan yang tinggi dan dianggap sebagai pemimpin, dia masih boleh menjadi punca masalah dalam organisasi? Ya, malah dalam sesetengah keadaan, pemimpin yang mempunyai kuasa yang besar boleh menyebabkan lebih banyak kerosakan jika kuasa tersebut digunakan secara salah. Mengapa topik ini penting untuk dibincangkan? Kerana pemimpin memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk budaya kerja. Jika pemimpin menunjukkan tingkah laku negatif, pekerja mungkin hilang motivasi, mengalami tekanan dan akhirnya prestasi organisasi akan terjejas. Baiklah, mari kita bincangkan poin pertama. Apakah contoh dark side of leadership yang sering berlaku? Salah satu contoh yang paling biasa ialah abuse of power atau penyalahgunaan kuasa. Bagaimana penyalahgunaan kuasa berlaku? Ia berlaku apabila pemimpin menggunakan kedudukan mereka untuk kepentingan sendiri atau mengawal pekerja secara berlebihan. Mereka mungkin memaksa pekerja melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan tugas atau membuat keputusan tanpa mendengar pandangan orang lain. Jadi, pekerja tidak mempunyai peluang untuk menyuarakan pendapat. Betul, pemimpin seperti ini percaya bahawa hanya pandangan mereka yang betul. Mereka menganggap pekerja tidak penting dalam proses membuat keputusan. Apakah kesan kepada pekerja? Pekerja akan berasa tidak dihargai. Mereka mungkin takut untuk memberi idea baharu kerana bimbang akan dimarahi atau ditolak. Dalam jangka panjang, perkara ini boleh menjejaskan kreativiti dan inovasi organisasi. Tepat sekali. Seterusnya, mari kita bincangkan mengenai pemimpin yang narsistik. Pemimpin narsistik ialah individu yang terlalu mementingkan diri sendiri. Mereka sentiasa mahu mendapat perhatian dan pujian daripada orang lain. Adakah mereka juga cenderung mengambil kredit atas kejayaan pekerja? Ya, itu adalah salah satu ciri utama mereka. Apabila organisasi berjaya, mereka mengatakan kejayaan itu adalah hasil usaha mereka sendiri. Tetapi apabila berlaku kegagalan, mereka akan menyalahkan pekerja. Kedengaran agak tidak adil. Memang tidak adil. Sikap seperti ini boleh menyebabkan pekerja berasa kecewa kerana usaha mereka tidak dihargai. Selain itu, hubungan antara pekerja dan pemimpin juga akan menjadi semakin renggang. Betul, lama-kelamaan pekerja mungkin hilang kepercayaan terhadap pemimpin tersebut. Jadi, walaupun pemimpin narsistik,
mungkin kelihatan yakin dan berkarisma pada awalnya. Kesan jangka panjangnya boleh menjadi negatif. Tepat sekali. Poin ketiga ialah toxic leadership atau kepimpinan toksik. Apakah maksudnya? Toxic leadership berlaku apabila pemimpin mewujudkan suasana kerja yang negatif dan tidak sehat. Boleh berikan contoh? Contohnya, pemimpin yang sering menjerit kepada pekerja, memalukan pekerja di hadapan orang ramai, mengugut pekerja atau mengamalkan pilih kasih. Saya rasa situasi seperti ini memang boleh berlaku di sesetengah tempat kerja. Ya, walaupun ada pemimpin yang menganggap tindakan mereka sebagai cara untuk meningkatkan prestasi pekerja, sebenarnya ia lebih banyak mendatangkan kesan negatif. Apakah kesan yang biasanya berlaku? Antaranya tekanan emosi, kebimbangan, kemurungan, dan kehilangan motivasi untuk bekerja. Ini juga boleh menyebabkan pekerja akan berhenti kerja. Betul, kadar keluar masuk pekerja akan meningkat dan organisasi perlu mengeluarkan kos tambahan untuk mencari pekerja baru. Baiklah, poin seterusnya ialah kekurangan etika dalam kepimpinan. Etika sangat penting dalam sesebuah organisasi, namun terdapat pemimpin yang sanggup mengabaikan etika demi mencapai keuntungan atau kepentingan pribadi. Apakah contoh yang boleh kita lihat? Contohnya, memanipulasi maklumat, menipu pelanggan, menyembunyikan kesalahan, atau membuat keputusan yang tidak adil terhadap pekerja. Mungkin pada mulanya tindakan tersebut memberi keuntungan kepada organisasi. Ya, tetapi dalam jangka panjang ia boleh merosakkan reputasi organisasi dan mengurangkan kepercayaan pelanggan. Jadi, etika bukan sahaja penting untuk individu, tetapi juga untuk kejayaan organisasi. Tepat sekali. Sekarang, mari kita lihat satu contoh situasi. Bayangkan sebuah syarikat mempunyai seorang pengurus yang sangat tegas dan mementingkan hasil kerja. Pada mulanya, pekerja menganggap beliau seseorang pemimpin yang baik karena berjaya meningkatkan keuntungan syarikat. Namun, lama-kelamaan pekerja mula menyadari bahawa pengurus tersebut sering memarahi pekerja di hadapan orang lain. Beliau juga memaksa pekerja bekerja lebih masa tanpa penghargaan yang sewajarnya. Apabila pekerja cuba memberikan cadangan, mereka terus ditolak tanpa dipertimbangkan. Lebih memburukkan keadaan, pengurus tersebut mengambil kredit atas semua kejayaan pasukan. Tetapi apabila berlaku kesilapan, beliau menyalahkan pekerja sepenuhnya. Akibatnya, pekerja mula berasa tertekan dan tidak bermotivasi. Ramai pekerja yang berbakat akhirnya memilih untuk berhenti kerja dan mencari peluang di tempat lain. Ini menunjukkan bahawa walaupun sesebuah organisasi mencapai keuntungan, gaya kepimpinan yang negatif tetap boleh membawa kesan buruk. Ya, budaya kerja yang negatif boleh menyebabkan konflik, kurang kerjasama dan komunikasi yang lemah antara pekerja. Ketiga, organisasi boleh mengalami kerugian dari segi produktiviti dan reputasi. Betul, kehilangan pekerja yang berbakat dan berpengalaman boleh memberi kesan besar kepada prestasi syarikat. Oleh itu, organisasi perlu memastikan pemimpin mereka mempunyai kemahiran interpersonal yang baik dan mengamalkan etika kerja yang tinggi. Selain itu, organisasi juga perlu menyediakan latihan kepimpinan dan sistem maklum balas supaya tingkah laku negatif dapat dikenal pasti dengan lebih awal. Sebagai kesimpulan, dark side of leadership merujuk kepada tingkah laku negatif pemimpin seperti penyalahgunaan kuasa, sifat narsistik, kepimpinan toksik, dan kekurangan etika. Tingkah laku ini bukan sahaja memberi kesan kepada pekerja, tetapi juga kepada prestasi dan reputasi organisasi. Oleh itu, pemimpin perlu menggunakan kuasa mereka secara bertanggungjawab dan sentiasa menghormati pekerja.
Organisasi juga perlu mewujudkan budaya kerja yang positif supaya semua pekerja dapat berkembang dalam persekitaran yang sihat. Itu sahaja daripada kami untuk podcast pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih dan Jumpa jumpa lagi. lagi.